Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Koponik dan DIY Malaysia. Sejak zaman remaja lagi, saya memang minat dengan aktiviti lasak, camping, hiking, climbing, kayak. Disebabkan terlalu minat dengan aktiviti lasak ni, saya pilih untuk menjadi pemandu pelancong sebagai kerjaya saya yang pertama. Tapi itu cerita dululah sebelum saya berhijrah ke Kuala Lumpur dan terjebak pula dalam IT. Sebagai pemandu pelancong ni, satu peralatan yang wajib kita bawa semasa kita bertugas adalah flashlight ataupun torchlight. Dua-dua benda yang sama. Dan daripada dulu lagi, saya memang ada banyak koleksi flashlight. Yang ni, kedua-duanya adalah model yang sama, mini maglite. Yang ni maglite solitaire. Yang ni saya beli pada tahun 98. Yang ni saya beli kemudian pada tahun 2012 kalau tak silap saya. Okey, masalah dengan maglite ni daripada dulu, tapi dia memang berkualiti. Saya tak nafikan. Inilah the best option yang ada pada masa dulu. Okey, masalah dengan maglite ni, yang pertama adalah masalah bateri berkarat dekat dalam ni. Kadang bila lama kita tak guna, bateri ada dalam ni, dia akan berkarat dekat dalam ni. Yang ni pun sebabnya memang dah rosak. Yang ni pun sama. Ni pun dah rosak sebab bateri saya lupa nak keluarkan. Bateri ada dalam ni, so dia berkarat. Sekarang ni kedua-dua ni memang dah tak boleh nak guna. Jadi saya nak cari flashlight yang baru. Jadi saya rasa eloklah kita tengok teknologi yang ada sekarang ni. Kita boleh cari yang rechargeable. Cuma satu saja yang masih elok, yang ni solitaire ni, sebab solitaire ni memang selalu saya bawa. Saya letak, saya pasangkan pada kunci dekat keychain. Jadi bila Banggood contact saya untuk pilih barang untuk buat review, saya terjumpalah dengan flashlight ni. Ni daripada Nitecore P20i UV. Ni sebenarnya adalah tactical flashlight, tapi dia 2-in-1. Maksudnya, flashlight ni sesuai untuk digunakan oleh frontliner, polis, askar, bomba dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, dia juga sesuai untuk yang minat dengan aktiviti-aktiviti rekreasi ataupun outdoor. Dia sebab flashlight ni, dia 2-in-1. Dan yang paling penting, flashlight ni digunakan lampu LED dan juga rechargeable. Jadi kita boleh recharge balik bateri yang ada dalam flashlight ni. Jadi tak payahlah kita nak beli bateri lagi. Dan untuk charge juga kita boleh gunakan kabel USB jenis Type-C. Selain pada tu, kalau kita tengok ni, dia punya maksimum output 1800 lumen, maksimum distance 337 meter. Kemudian dia punya impact resistance kalau jatuh 2 meter tak ada masalah. Dan yang lagi satu, dia ni waterproof sedalam 2 meter. Kat dalam ni kita ada, ni user manual. Kemudian ini battery insert. Kalau kita nak gunakan bateri jenis lain, nanti kita tengok dekat dalam ni memang dah ada bateri apa yang digunakan. Yang ni adapter untuk bateri jenis lain. Nanti kita tengok bateri apa yang bateri alternatif yang kita boleh gunakan dengan flashlight ni. Ini tak ada apa, kosong. Kat sini kita ada kabel USB Type A to USB Type C. Kemudian ini ada lanyard dengan klip. Dan lagi satu yang menarik, yang ni memang sesuai dah kalau untuk frontliner, sebab dia ada sekali dengan belt clip. So kita boleh sangkutkan dekat tali pinggang. Yang ni lah dia punya flashlight. Dan user manual. Dan ni battery insert ataupun battery casing. Sebelum kita onkan flashlight ni, kita tengok dulu teknikal data pasal flashlight ni. Yang pertama, mode untuk lampu. Okey, ada high, mid, low dan juga UV. UV ni sekejap lagi saya akan demokan apa yang dimasukkan dengan mode UV. Yang pertama untuk high ni, kecerahannya 1800 lumen, boleh bertahan selama 1 jam 45 minit dan jarak dia adalah 337 meter. Yang kedua medium, 250 lumen, boleh bertahan selama 8 jam 30 minit dan jarak dia adalah 115 meter. Yang terakhir untuk low, 35 lumen, boleh bertahan selama 38 jam, jarak 45 meter. Dan dekat dalam flashlight ni memang dah ada bateri jenis Nitecore 2170i, bateri lithium. Dan untuk casing ataupun insert ni, untuk kita gunakan bateri CR123 ataupun RCR123. Ni pun bateri daripada Nitecore. Sebab Nitecore ni, bateri ni memang bateri daripada Nitecore ni sendiri. Dia tak guna bateri daripada company yang lain. Kita tengok bateri yang ada dalam ni. Oh, ada kertas. Inilah bateri Nitecore 21700. Boleh tengok perbezaan dengan bateri biasa. Tapi bateri yang saya dapat ni, Nitecore Lithium 2140i. Dia punya kapasiti bateri ni 4000 mAh. Kalau kita bandingkan dengan bateri AA, ni bateri Eneloop AA, yang ni 2450 mAh, yang ni 4000. Kita tengok perbezaannya. Kita cuba pasangkan bateri ni dan kita cuba onkan flashlight ni.
Tapi flashlight ni memang betul-betul terang. Ni contoh kalau high pada waktu siang. Tapi sekarang ni pun dah dekat pukul 7 lah. Kita boleh nampak lah cahaya ni. Ni high, UV, low, medium, high. Tapi saya rasa lah kalau macam kita nak gunakan untuk rekreasi, untuk outdoor, untuk camping, low ataupun medium pun dah cukup lah, tak payah buka high. Sebab kalau kita buka low, semakin kurang kecerahan ni, semakin lama dia boleh bertahan. Ni kalau medium, saya rasa medium pun ni dah okey lah. Dekat bahagian belakang ada dua button. Yang ni button untuk on dan off. Bila kita dah on, dan katalah kita nak pilih dia punya mode, nak select mode. Ni yang low, medium dan ni high. Cuba bayangkan kecerahan ni. Ni masih lagi pada waktu siang, pada waktu petang memang cerah. Ni 1800 lumen. Yang ni adalah dalam mode UV. Untuk UV ni yang menariknya. Untuk function lampu UV ni, kita kena cari tempat yang gelap baru kita boleh nampak kesan lampu UV ni. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah tengok cerita CSI, dekat crime scene, polis tu akan datang, dia akan padamkan lampu, kemudian dia akan keluarkan lampu UV. Okay. Contoh dekat duit RM20 ni, sebenarnya ada banyak benda yang kita tak boleh nampak dekat duit RM20 ni. Dia tersembunyi dan kita cuma boleh nampak bila kita suluhkan dengan lampu UV. Sebagai contoh, tuan-tuan boleh tengok dekat bahagian belakang ni, dekat ekor penyu ni, dekat sini. Bila saya suluhkan dengan lampu UV ni, kita akan nampak dekat belakang ni ada tulis RM20. Dan banyak lagi benda-benda yang kita tak tahu sebelum ni, yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar, kita boleh tengok dengan menggunakan flashlight ni. Jadi sebenarnya ni bukan saja sesuai untuk frontliner, untuk polis, tapi juga untuk contoh lah, tuan-tuan ni buka kedai runcit sebagainya. Nak tengok sama ada duit-duit yang customer bagi tu duit asli ataupun tak, tuan-tuan boleh gunakan lampu UV ni untuk cek. Ada lagi satu function flashlight ni untuk frontliner. Okay, dalam keadaan off macam ni, bila kita tekan button yang tadi, yang mode selection tadi, dia akan bertukar ke dalam mode strobe. Dekat dalam kamera mungkin tuan tak boleh nampak, sebenarnya dia akan berkelip dengan laju. Ini boleh digunakan untuk polis trafik ataupun dekat roadblock untuk mengalihkan perhatian. Dan function ni juga boleh digunakan untuk self defense, tapi saya pun tak tahulah macam mana nak gunakan untuk self defense. Mode strobe ni memang terang. Saya rasa kalau untuk kita ni, kalau setakat low ataupun mid pun dah cukup lah, tak payah nak sampai high sebab terlampau terang sangat. Okey, lagi satu function yang menarik yang ada pada flashlight ni dekat bahagian hadapan ni, front bezel ni boleh kita gunakan untuk kita pecahkan cermin. Tapi bukanlah saya nak ajak tuan-tuan pecah rumah, pecah kereta, tak. Tapi ni dalam situasi kecemasan. Katalah kita bawa kereta tepi sungai, tingkap tutup, kemudian kita jatuh ke dalam sungai. Bila kereta dah jatuh dalam sungai, kita dah tak boleh lagi nak buka pintu. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat, kita daripada dalam kita boleh gunakan flashlight ni untuk pecahkan cermin kereta. Dan bahagian hadapan ni memang solid, tak ada masalah, dia memang boleh bertahan kalau kita gunakan untuk nak pecahkan cermin kereta dalam situasi kecemasan. Sebagai contoh, takkan nak pecahkan kot, jenuh nak ganti. Tapi rasa tak best pula kan, buat review tapi tak boleh nak demo. Jadi ni saya ada serpihan pasu bunga, nak ketuk cermin kereta tadi, Allah tak boleh modal. Jadi kita cuba pecahkan pasu bunga ni dengan menggunakan flashlight ni. Okey, masih lagi menyala. Flashlight ni memang boleh menahan hentakan ataupun impact yang kuat, dan rahsianya ada dekat dalam flashlight ni. Kalau kita buka ni, kita tengok kebiasaannya kan, kalau flashlight ni dekat bahagian belakang dia akan ada spring, tapi yang ni spring dia ada dekat bahagian dalam. Okey, sedikit saja perubahan boleh membantu untuk kukuhkan lagi flashlight ni. Dan selain pada tu, pada bahagian hadapan ni memang solid metal, tak ada masalah, dia memang boleh menahan hentakan yang kuat. Okey, memang solid. Lagi satu test tentang waterproof, tapi nak pergi ke sungai, nak pergi tempat jauh-jauh tak boleh PKP. Jadi kita test dalam jug ni je lah. Mentang-mentang dapat free kan. Kemudian lagi satu function untuk frontliner, untuk abang-abang polis, sebab ni dia bagi sekali dengan holster. Ni holster yang dia bagi. Dia clip, kita masukkan je dekat tali pinggang macam ni. Kemudian flashlight kita masukkan, dia automatik dia akan lock. Untuk kita keluarkan, tarik je.
Dan ni kita boleh adjust lagi ikut ketebalan kita punya tali pinggang. Kemudian lagi satu aksesori yang ada dalam kotak tadi. Ini dia ada lanyard dan juga clip. Okey, kalau tuan-tuan berminat dengan flashlight ni, saya akan letakkan link dekat video description, jadi tuan-tuan boleh beli. Okey, ni dia bagi spare o-ring untuk bahagian penutup ni. Ni lanyard dan juga clip. Kita tekan je dia masuk. Okey. Kalau dah ada clip ni, tuan-tuan tak nak gunakan holster ni, tuan-tuan boleh masukkan dalam poket dan kita boleh sangkut kat sini. So dia takkan jatuh lah. Okay, untuk lanyard tadi kita cuba pasangkan. Lanyard ni kita kena pasang dekat klip ni. Kemudian kita boleh adjust. Tu kita boleh masukkan tangan dalam ni. Jadi kalau kita tengah pegang flashlight ni, terlepas dia takkan jatuh lah, masih ada kat sini lagi. Memang solid. Untuk charging kita boleh gunakan USB. Kita akan test dengan menggunakan kabel USB yang dibagi ni. Yang ni kabel USB Type A to Type C. DC dah on. Okay, ni dia punya charging port. Kita cuba buka. Okay, USB Type C. Dia kita sambung antara kabel USB ni. Sekarang dah charging. Nampak lampu ni berkelip-kelip. Jadi kalau charging menggunakan USB ni mudahlah, sebab sekarang ni kita kebanyakan barang kita memang ggunakan USB dan kita pun sentiasa bawa power bank. Jadi kalau dekat rumah terlupa nak charge pun tak ada masalah. Kita boleh charge menggunakan USB, ataupun kalau handphone yang ada bateri yang besar boleh gunakan kabel OTG, tuan-tuan masih boleh charge bateri ni. Tapi mungkin tak boleh penuh lah sebab bateri ni besar, 4000 mAh. Dan kalau untuk camping pun tak ada masalah, kita boleh charge menggunakan power bank ataupun dengan menggunakan solar panel. Okey, dari segi kelasakan saya rasa memang dah terbukti flashlight ni memang lasak. Cuma yang penting malam nanti kita akan test lagi satu function yang paling penting, sebab nama pun flashlight adalah kecerahan lampu lah. So kita tunggu malam sikit, nanti kita akan test, kita akan tengok perbezaan daripada low, medium sampai high, macam mana tahap kecerahan dia, sejauh mana kita boleh nampak cahaya lampu ni. Cuma satu kelemahan yang saya nampak, bila kita dah pasangkan dengan klip ni, kita dah tak boleh lagi nak masukkan ke dalam holster. So kita kena buat pilihan sama ada nak gunakan holster ataupun nak gunakan klip ni. So kalau kita dah buang klip ni baru kita boleh masuk. Tapi bagi saya, untuk kegunaan saya lah, saya cuma akan gunakan klip ni saja, lebih mudah. Kita boleh letak ke dalam poket seluar ataupun nak sangkut dekat baju ataupun kat mana-mana. Okey, inilah gambaran pada waktu malam. Jarak lebih kurang dalam 10 kaki. Ini lampu UV, tak nampak apa-apa. Low, medium, high. Memang terang. Kemudian untuk jarak jauh, inilah the best tempat yang saya boleh cari untuk test pada waktu malam ni, sebab kita nak keluar tak boleh. Okey, jarak pokok tu lebih kurang dalam 40 meter. Kita cuba. Ni low, medium, high. Memang terang, kita boleh nampak dengan jelas pokok tu. Okey, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Kumpul Indonesia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.